Jadi Nabi Ibrahim bukan saja dia minta, bahkan tuan-tuan sekalian, dia pi pula. Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, pi Jordan, pi ke Laut Mati, ke Sadum tu. Pergi ke Sadum, dia pun berdakwah pula. Kan? Dia pun berdakwah, dia kata akan datang azab Allah. Orang tak heran lah tuan-tuan. Sebut azab Allah ke hang Rasul ke, tuan-tuan bayang tengok. No? Kita kalau orang soleh hari ni bagi tahu kepada kita, bagi amaran kepada kita, jangan buat benda ni, nanti jadi sekian, pun kita akan ambil, orang kata apa, ambil cakna lah benda tu. No? Seperti mana Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, no? Ada video dia secara jelas sebelum jadi kebangkitan rakyat di Syria tu, dia dah sebut, nah, saya dengar dengan telinga saya sendiri, nah. Dia sebut, dia kata, jangan, aku nampak dalam mimpi Allah Ta'ala buat main satu berita yang buruk kepada kita semua. Dia larang, dia kata jangan buat benda ni. Aku nampak akan berlaku pertumpahan darah yang lebih besar. Kan? Jadi itulah. Jadi Rasul ni, tuan-tuan, Nabi Lut pun bagi tahu jangan buat benda ni, akan datang azab Allah. Nabi Ibrahim mai tambah pula bagi tahu lagi jangan buat, akan datang azab Allah. Orang tak heran. Tak takut, sedangkan dia tahu yang ni Rasul, ini Rasul, dia tahu tuan-tuan apa bukti dia. Saya bawa satu persatu, iaitu bila Nabi Lut mai bagi tahu akan kamu semua akan dikenakan azab Allah kalau berterusan mengamalkan benda pelik, benda teruk, songsang macam ni. Dia berkata, akhriju ala lutin. Wa keluar apa ni? Innahum unasun yatatahharun. Yang ni geng-geng suci. Buat keluar. Orang-orang baik ni buat keluar. Hak bersih-bersih. Hak geng-geng suci ni buat keluar. Tuan-tuan, ayat dia apa? Ada hari ni? Sama. No? Ayat yang sama. Watak yang berbeza. Orang-orang yang berbeza aja. Tuan-tuan. Hari ni bila kita sebut sekian-sekian macam ni, mereka ni biduk jauh lah, biduk tanglih lah. Ni geng-geng baik ni. Geng suci. Innahum unasun yatatahharun. Kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim pun balik. Tetamu Nabi Ibrahim, para malaikat ni pun balik. Bergerak. Lepas beritahu dua berita ni, Nabi Ibrahim pun dah pujuk. Dia dah pujuk, Allah sebut. Bagaimana Nabi Ibrahim merayu untuk ditarik azab yang akan diturunkan beberapa hari ini. Dan Allah puji Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Hud ni ayat 75, Allah sebut inna Ibrahima lahalimun awwahun munibun, iaitulah sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang penyantun, lembut hatinya, selalu suka kembali kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim, lembut hati dia, kata Allah dalam Quran. Kemudian malaikat pun bergerak menuju ke Jordan. Ini bahasa mudah faham. Menuju ke Sadum. Sampailah di kampung tersebut. Di kampung tu lah. Bila sampai di kampung tu, bukan masuk tengah kampung lagi. Ada dua riwayat, saya pilih satu je lah. Ada satu cerita jumpa dengan anak-anak Nabi Ibrahim yang salihah. Nabi Ibrahim pula, anak-anak Nabi Lut yang salihah. Ada satu riwayat, para malaikat ni terus pergi berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam yang sedang bekerja di kebunnya. Nampak tuan? Yang sedang bekerja di kebunnya. Para rasul ni kalau dia minta dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah emas kepada aku, Allah Ta'ala boleh buat turun seketui-seketui macam ni. Kan? Tapi mereka bekerja. Yang tu tajuk bagaimana para rasul bekerja, berpenat lelah, membanting tulang untuk menyara kehidupan mereka. Nabi Lut bekerja di kebun dia. Antara kepakaran pada zaman itu ialah berkebun. Pada zaman itu, maka Nabi Lut bekerja. Datang malaikat ni, 2 atau 3 orang, pilihlah mana-mana riwayat pun datang para malaikat ni. Wahai Lut, wahai pemuda, kami ni daripada luar, nak jadi tetamu boleh ke? Nabi Lut pun tengok, oh bukan orang kampung ni.
dia pun mula berhenti lama bila dia tengok tiga-tiga orang ni. Dia kata, hadza yaumun asib. Hari ni hari jam. Tuan-tuan, perkataan ni ada. Nabi Lut sebut ayat 77. Dia kata, hadza yaumun asib. Bila dia tengok tiga-tiga orang ni semua handsome, semua tiga-tiga ni dengan tubuh tegap, dengan muka kacak, dia kata hadza yaumun nasib. Hari ni hari malapetaka, dia kata. Pasal apa? Pasal dia tahu dah apa nak berlaku. Dia tolak tak yang ni depa ni nak jadi tamu? Rasul tolak dah? Rasul takkan tolak. Wahai Lut, kami nak bermalam di rumah kamu, nak jadi tamu. Maka Nabi Lut pun tengok, dia risah dah. Nabi Lut resah, dia tahu dah apa berlaku lagi. Habis dia akan malu dia. Nak tolak pun tak boleh, nak ambil pun jadi serba salah. Maka Nabi Lut kata, boleh. Berjalan balik ke rumah Nabi Lut alaihissalam dalam keadaan yang rahsia. Nabi Lut pun bertanya kepada mereka ni. Dan tuan-tuan, poin sebelum saya lupa, Nabi Lut tak tahu ketiga-tiga ataupun kedua-dua orang ini adalah malaikat. Faham tuan-tuan? Bila kita mengaji lagi tuan-tuan, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada ditipu. Macam-macam hari ni. Imam Mahdi berlambak-lambak. Noh, taman Imam Mahdi, taman ada Imam Mahdi. Hak perempuan pun ada. Imam Mahdi juga. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Noh, macam-macam pernah jumpa ni, terlampau pelik. Tuan-tuan, Nabi Lut, Rasul yang kedua yang tak tahu tiga-tiga ni malaikat. Tak tahu. Yang ni tak ada khilaf. Sampai ke sudah, baru dia tahu. Saya cerita. Ni sampai dah ni. Kemudian, Nabi Lut pun ajak balik dalam perjalanan tu. Nabi kata, ama ta'lamuna ma ya'malu ahli hadhihi al-qaryah. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kau cerita kampung, penduduk kampung ni ni. 40,000 orang kan? 40,000 orang. 400,000 orang. Besar mana tuan? Yang mengamalkan seks sonsang ni secara bebas dan tak malu dah, secara berleluasa. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kah pasal kampung kami? Sesungguhnya kata Nabi Lut, innaha la syarrul qaryatin fil ardi amala. Penduduk di kampung ni mengamalkan sesuatu yang paling buruk, tapi dia tak abang ni. Jalan sampai masuk dalam rumah dia, seorang pun penduduk daerah yang besar tu tak tahu. Alhamdulillah selamat. Para malaikat ni sampai tengah hari. Yang ini disebutkan, ada riwayat. Sampai tengah hari rembang. Ini disebutkan dalam Quran. Betul-betul tengah hari sampai, duduk dalam rumah Nabi Lut apa semua. Anak-anak dia pun salihah, 2 orang perempuan, rahsiakan. Nabi Lut minta rahsia. Isteri Nabi Lut balik. Isteri dia tidak beriman dengan syariat dia. Dia masuk rumah tengok Nabi Lut duduk sembang. Dia kata handsome. Hak ni kacak sungguh-sungguh ni. Tak pernah tengok yang sekacak ini dan seelok ini pakaian mereka. Seelok itu. Kacak sungguh. Maka isteri dia normal. Isteri Nabi Lut ini normal. Tapi perangai tak elok. Dia keluar dan dia pergi bagi tahu ke orang. Dia pergi dekat kelab, dia pergi kat jalan, dia kata kat rumah aku, hebat. Kan? 3 orang ni tak pernah ada yang handsome macam depa. Tuan-tuan, bila dia pergi bagi tahu ni, pergi bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Satu daerah tu, pakat keluar ramai-ramai, bersegera, berlari-lari lagi. Punya tak tahan. Allahu Akbar. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Allah gunakan ibarat, bukan mereka pergi keesokan harinya mereka pun pergi. Lepas isteri Nabi Lut bagi tahu, pakat berlari pi. Punya zaman tu nak bagi tahu. Fahamlah tuan-tuan. Hari ni kalau ada orang yang nak berzina pun, dia tak ada lah dengar ada perempuan cantik, terus tak motor pum pi. Tuan-tuan, tak sampai tahap tu.
Tapi perlakuan songsang zaman Nabi Lut ni sampai tahap Allah Ta'ala ibaratkan dalam Quran, yuhra'una ilaih, pakat berlari, bersegera. Kalau kita zaman hari ni, start motor, pum, pergi rumah Nabi Lut. Petang dah, waktu tu dah petang. Berimpun, rumun rumah Nabi Lut. Hak ni yang Nabi Lut kata ni, hak ni malapetaka dah. Semua lepas ketuk pintu apa semua, sampai terak tu. Punya tak ada malu dah. Sampai ketuk pintu, Nabi Lut kata, untuk apa? Mereka pun sebut, wahai Lut, bagi tetamu kamu kepada kami. Tuan-tuan nak terima mana? Serahkan tetamu kamu kepada kami. Wahai Lut, kami dah tahu siapa ada di dalam. Kami nak mereka tu. Nabi Lut kata, ni anak-anak aku ada yang perempuan, tak berkahwin lagi. Hunna atharu lakum. Mereka ini lebih suci untuk kamu. Janganlah malukan aku depan tamu aku. Wahai Lut, tengok jawapan dia. Tuan-tuan boleh tengok apa nama ni dalam Quran. Dijawab oleh kaum Nabi Lut tadi, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Wahai Lut, hang pun tahu kami bukan mau dengan orang perempuan. Tuan-tuan, dahsyat zaman tu. Wahai Lut, hang tahu kami ni semua tak mau dengan orang perempuan. Kami tak ada nafsu, hang pun tahu benda tu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, hang tahu pasal apa kami nak tamu ni. La ilaha illallah. Punya tak malu, tuan-tuan. Bukan dia bercinta dulu ke apa ke kan. Tak kira lah kalau jantan sama jantan pun dia bercinta dulu ke apa semua. Hak ni jenis rogol ni. Oi, jenis kasar punya ni. Jenis tak tahan dia jumpa. Subhanallah. No? Nilah tahap, nilah yang Quran nak cerita kat kita semua. Sampai lepas pi sebab rupa paras setampan tiga-tiga orang malaikat tu tak pernah ada. Lagilah semua tak boleh nak, dia jadi tak boleh nak fikir lah, tuan. Oh, dia jadi tak boleh nak fikir dah. Pi rumah tu, akhirnya mereka redah pintu. Terbuka pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka jawab malaikat-malaikat tadi, wahai Nabi Lut, jangan takut. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Wahai Lut, kata malaikat Jibril, tak payah takut. Kami malaikat, mereka takkan dapat menyentuh kami. Bila dah masuk dalam tu, malaikat Jibril alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku butakan mata mereka. Yang ni ada dalam Quran. Ada, tapi bukan dalam surah ni, dalam surah lain Allah Ta'ala izinkan, maka malaikat Jibril waktu tu orang lah, dia pergi sentuh ya di muka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur. Malaikat Jibril dia pergi sentuh macam tu. Dia sentuh buta, semua buta. Hak geng-geng ni, hak ketua-ketua lorong lah ni, hak main ni. Hak rempuh masuk ni kira hak paling tak boleh kawal lah ni. Tuan-tuan ni hak 15-20 orang yang rempuh pintu sampai pecah masuk ni. Punya nak kat handsome ni. Dia manusia-manusia macam ni. Bila dia jadi macam ni, dia tak malu dah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ni, hak geng lelaki-lelaki tukang jadi perempuan ni kan, transgender ni kan, LGBT hak T tu, hak transgender tu. Dia lelaki-lelaki, dia tukang tubuh dia jadi perempuan. Berapa orang ni? Ada 2-3 orang, saya tak mahu sebut nama dia. No? Depa punya pengikut ni ratus-ratus ribu punya. Dia malu ke? Tak malu. Tuan-tuan, kalau dia keluar, dia bawa jantan ke dia bawa perempuan? Dia bawa jantan. Dia tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Dia bawa siapa? Dia bawa lelaki. Malu tak? Tak malu. Dia tunjuk dekat orang, ratus-ratus ribu orang tengok. Tak ada siapa rasa apa. Tak ada siapa rasa apa. Siapa yang berdepan dengan mereka ni dan sebut benda ni? Ni yang sebut ni, macam Nabi Lut alaihissalam. Allahu Akbar. Dia takkan segannya. Geng ni dan dia jadi macam tu, dia tak malu dah.